akan mengganggu kelancaran pada sesi webinar pada hari ini. Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton. Apa khabar semua? Saya harap para penonton berada dalam keadaan yang walafiat, walau di mana saja berada. Kita stay safe untuk kita putuskan rantaian COVID-19 ini. Dan sementara itu juga para penonton boleh taipkan nama dan lokasi keberadaan di ruangan chat untuk kita orang kata macam mengenalilah secara overview kan. Dan kalau saya lihat di sini peserta seramai 138 orang dan meet ini boleh memuatkan seramai 250. Jadi para peserta boleh hebahkan postal link ini pada rakan guru yang lain supaya sama-sama dapat manfaat daripada webinar hari ini. Okey? Baik, kejap. Okey. Pada hari ini kita akan bersua lagi dengan webinar yang bertajuk PDPR Interaktif dengan Google Slide yang akan dibentangkan oleh Cikgu Syazrin Shimi yang kita bawakan khas daripada Perak ke Selatan untuk berkongsi dengan kita semua pada hari ini. Okey, baik, pada hari ini anda juga akan bersama dengan saya Cikgu Nurul Najwa yang akan menemani anda selaku moderator sepanjang sesi ini berlangsung. Dan untuk itu juga saya mengalu-alukan kedatangan wakil daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor, PPD Kota Tinggi, terutamanya kepada Encik Jaafar di bahagian set USTP, unit-unit sumber dan teknologi pendidikan PPD Kota Tinggi. Dan juga untuk makluman semua, webinar aplikasi PDPR ini merupakan anjuran daripada Sektor Pembelajaran USTP PPD Kota Tinggi dengan kerjasama KTGFE Teams dan Tim E-Didik Malaysia. Baik, jadinya sebelum saya memberikan atau saya mempersilakan penceramah kita, suka untuk saya ingatkan kepada para penonton supaya mute kan ikon mikrofon dan juga ikon video kamera jika anda mengikuti webinar ini menggunakan komputer seperti paparan di sudut kiri, dan jika anda menggunakan ataupun anda mengikuti webinar ini secara menggunakan telefon bimbit seperti paparan di sudut kanan ini. Kerana apa? Supaya kita tak dengarlah bunyi-bunyi yang akan mengganggu kelancaran sepanjang sesi ini berlangsung. Namun para penonton boleh unmute kan, boleh open ikon mikrofon ini ketika sesi soal jawab. Maksudnya jika ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada penceramah kita, para penonton boleh terus unmute-kan ikon mikrofon ataupun para penonton boleh taip sebarang persoalan di ruangan chat. Nanti saya dan penganjur akan ajukanlah kepada penceramah kita. Okey, dan untuk itu juga saya nak maklumkan kepada para penonton, ayo kita ramai-ramai sertai grup Telegram @the5kt. Saya ulang, grup Telegram @the5kt di mana segala maklumat berkaitan dengan webinar akan disampaikan di dalam grup Telegram ini. Jadi anda boleh join grup Telegram ini. Walaupun anda bukan guru yang berkhidmat di sekitar Kota Tinggi pun boleh join, tak ada sebarang masalah. Okey. Jom sertai grup Telegram @the5kt. Okey. Dan untuk itu juga ini merupakan jadual webinar aplikasi dalam PDPR anjuran Sektor Pembelajaran USTP PPD Kota Tinggi dengan kerjasama KTGFE Teams dan Tim E-Didik Malaysia. Baiklah, pada esok hari iaitu hari Rabu 17 Februari 2021 kita akan bersama dengan Cikgu Nur Razimah yang akan berkongsi dengan tajuknya PDPR menggunakan Canva. Dan pada hari Khamis 18 Februari 2021 akan bersama dengan Cikgu Fazilah daripada Batu Pahat yang akan berkongsi dengan kita semua mengenai tajuk mudahnya dengan Doghawk. Jadi jom ramai-ramai sertai kami lagi pada hari esok dan hari Khamis. Okey, jadi kalau para penonton semua sudah bersedia, penceramah kita Cikgu Syazrin sudah bersedia? Cikgu Syazrin sudah bersedia? Sudah berdekat? Okey, okey Cikgu Nurul. Ya, Okey, saya. baik. Jadi saya rasa tanpa singkatkan masa, saya mempersilakan penceramah kita. Dipersilakan Cikgu Syazrin Shimi. Baik. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua warga pendidik PPD Kota Tinggi Johor. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nurul selaku moderator dan sekalung penghargaan juga saya ucapkan kepada pihak penganjur
ya PPD Kota Tinggi, Encik Jaafar kerana sudi ya menjemput saya untuk bersama-sama dalam sesi perkongsian webinar pagi inilah ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Terima kasih juga kepada semua warga guru-guru ya yang hadir pada pagi ini. Okey. Baik, ya saya kira suara saya jelas ya sebelum saya nak mula. Saya tengok di ruangan chat ramai yang menjawab salam, maksudnya okeylah tu ya. Suara saya jelas ya. Alhamdulillah. Okey. Jadi untuk saya mula, saya mohon izin untuk present skrin saya. Okay. Baik. Okay, saya sedang presenting. Okay, jadi saya harap warga guru semua dapat lihat skrin saya ya. Okay. Baik, tajuk saya pada hari ini ialah PDPR interaktif dengan menggunakan Google Slide. Ya, sebelum saya mula dengan sesi perkongsian saya, suka saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, nama saya Cikgu Shimi, saya merupakan guru ya, bahasa Inggeris daripada SMK Raja Chulan, Ipoh, Perak. Ya, jadi jauh saya pergi hari ini ya di selatan. Dan saya sangat-sangat teruja lah ya, sangat-sangat teruja diberi peluang ya bersama-sama dengan cikgu-cikgu semua pada hari ini. Saya juga merupakan Google Certified Trainer, barulah saja dapat pentauliahan yang awal tahun ini. Ya, dan saya banyak juga membuat perkongsian berkaitan dengan aplikasi Google di platform-platform pendidikan, malah di luar daripada pendidikan juga. Okay. Jadi sebelum saya pergi ke slide seterusnya, ya saya just nak tunjuk dahulu satu paparan lah ya. Okay, jadi saya berharap keseluruhan perkongsian saya ini akan berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkanlah ya. Okay, baik. Baik cikgu-cikgu ya, saya harap cikgu-cikgu dapat tengok slide saya sekarang ini. Ini saya guna hanya menggunakan Google Slide lah ya, hanya menggunakan Google Slide dan saya create lah animasi yang ringkas seperti ini ya, mudah aja sebenarnya cikgu, nanti saya boleh tunjukkan. Okay. Okay, saya tutup. Okay. Okay. Okay, perkongsian saya hari ini sebenarnya agak banyak lah ya, agak banyak juga. Jadi saya mungkin akan menyentuh dengan ringkas ataupun secara surface sahaja setiap apa yang saya akan kongsikan hari ini berkaitan dengan Google Slide ya. Dan harapan saya agar saya dapatlah ya, dapat mencapai objektif saya untuk berkongsi dengan cikgu-cikgu setiap kita katakan tools atau add-ons ya ataupun extension yang kita dapat gunakan dengan Google Slide dalam PDPR kita bersama murid-murid ya. Jadi ini adalah antara perkongsian saya hari ini. Yang pertama ialah animasi melalui publish to the web. Jadi sebentar tadi saya telah tunjukkan kepada cikgu-cikgu ya berkaitan dengan satu animasi yang saya buat menggunakan Google Slide dan menggunakan tools publish to the web.
Okey, kemudian saya juga akan kongsikan berkaitan dengan bagaimana untuk membina ruang PDPR yang virtual. Seterusnya bagaimana untuk create GIFs, ya, GIFs yang macam animasi itu untuk kita buat di dalam Google Slide untuk kita letakkan di banner Google Classroom. Seterusnya template Google Slide, okay, yang cikgu boleh gunakan. Saya juga akan tunjukkan bagaimana kita nak rakam audio, ya, audio cikgu, suara cikgu dalam slide. Kemudian berkaitan dengan add-on slide toolbox, slide extensions, okay. Bagaimana juga kita nak conteng-conteng dalam slide, okay. Kemudian ada juga kita akan tengok, ya, fungsi audience tools atau presenter view dalam Google Slide, dan akhirnya bagaimana kita nak buat poll atau live feedback dalam slides lah. Okay. Jadi itulah serba sedikit yang saya harap saya dapatlah kongsi. Walaupun mungkin kongsian saya nanti agak laju, tetapi saya harap cikgu-cikgu dapat, ya, dapat konsep itu. Ya, nanti saya yakin cikgu-cikgu akan boleh dapat membuatnya sendiri. Okay. Jadi saya mungkin saya pergi balik ke ni. Saya tutup dulu video. Okay. Okay, jadi ini adalah antara tools atau add-ons extension yang akan saya gunakan ataupun akan saya kongsikan, ya, serba sedikit secara asasnya sahaja. Perkongsian hari ini bukanlah tutorial yang buat satu langkah-langkah satu persatu, tetapi objektif saya ialah saya dapat kongsikan seberapa banyak tools yang cikgu-cikgu dapat nanti gunakan dalam PDPR cikgu-cikgu, ya. Okay, jadi antaranya ada Creator Studio, ada Slides School, ada Slides Mania, ada Publish to the Web, Audience dan sebagainya. Okay, jadi kita akan mulakan untuk sesi kita pada hari ini, ya. Baik. Okay. Okay, sekejap, ya, cikgu-cikgu. Okey, baik. Sementara itu saya mengalu-alukan kedatangan kepada semua peserta mungkin yang baru menyertai kami sesi webinar pada hari ini bersama dengan Cikgu Shimi bertajuk PDPR interaktif dengan menggunakan Google Slide. So, Cikgu Shimi sudah bersedia? Okey, boleh. Okey, alright. Ya. Silakan. Okay, minta maaf, ya, sebab saya hari ni pun memang PDPR, memang saya di rumah, ya, jadi biasalah kadang di rumah ni adalah bunyi-bunyi yang ni kan, minta maaf sangat-sangat. Jadi semoga segalanya berjalan lancar lah, ya, untuk saya hari ni. Okay. Terima kasih Cikgu Nurul, ya. Okay. Baik, okay, di slide saya ni adalah Google Slide yang saya gunakan untuk animasi tadi, ya, untuk animasi tadi. Jadi kalau tengok dekat sini, ya, saya sebenarnya menggunakan background yang sama, ya. Kalau cikgu dapat perhatikan, saya menggunakan background yang sama, tetapi kalau cikgu perasan ada Bitmoji dekat situ yang saya insert bergerak-gerak untuk slide-slide yang seterusnya bagi menghasilkan animasi tersebut, ya, bagi menghasilkan animasi tersebut. Jadi cikgu boleh juga buat satu animasi menggunakan Google Slide ini, mungkin sebagai intro ataupun kita katakan induksi ke, ya, sebagai permulaan kepada sesi PDPR cikgu, kerana kita boleh share, okay, animasi tersebut kepada murid-murid sama ada live dalam Google Meet ataupun melalui aplikasi Telegram, WhatsApp dan juga Google Classroom lah, ya, tak ada masalah, ya, yang boleh kita letak link,
kita boleh share dalam mana-mana platform. Okey, jadi yang ini adalah slide-slide tersebut, ya. Dia ada banyak dekat sini, ya. Jadi setiap slide tu dimasukkan emoji-emoji ni yang kita akan paste sikit-sikit bergerak-gerak. Okey, jadi untuk create emoji ni saya rasa mungkin cikgu-cikgu pun ramai yang dah tahu, ya, menggunakan extension Bitmoji dan aplikasi Bitmoji di telefon. Kita boleh create karakter masing-masing dan ianya sangat mudah kerana kita hanya install extension dekat Chrome dan kita boleh just masukkan, ya, macam di atas ni lah. Okay. Jadi ada banyak karakter yang kita boleh masukkan. Jadi dia sangat menarik, bukan apa kerana dia nampak macam berwarna-warni dan mungkin cikgu boleh buat kelainan daripada apa yang pernah cikgu laksanakan untuk PDPR cikgu sebelum-sebelum ini. Okay. Jadi bila dah siap setiap slide-slide ini, ya, sehingga habis, cikgu dah buat sampailah hujung. Okay, daripada awal muncul hinggalah ke slide yang terakhir. Kalau nak lebih nampak smooth, dia lebih banyak slide. Okay. Jadi bagaimana untuk kita share animasi ni, hanyalah pergi ke file. Oh, sebelum tu saya assume cikgu-cikgu ada asas kemahiran menggunakan Google Slide lah, ya. Jadi untuk perkongsian ini saya assume semua cikgu-cikgu ada asas bagaimana nak pergi create Google Slide daripada kosong, ya. Jadi saya terus saja ke slide yang dah siap lah. Okay. Jadi cikgu nak at least cikgu dapat idea, ya, bagaimana cikgu boleh buat dalam Google Slide cikgu. Okay. Jadi bagaimana untuk kita share, ya, Google Slide cikgu ni supaya ianya ianya bergerak-gerak, dia ada animasi. Jadi hanya pergi ke file, pergi publish to the web. Dia ada fungsi di sini, ya, pergi publish to the web dan bila di bahagian ni cikgu tukar kepada every second kerana cikgu nak slide cikgu tu bergerak laju, ya, supaya bila laju dia nampak animasi cikgu tu bergerak laju dan tidaklah slow sangat, kan. Okay, dan bila di sini start slideshow as soon as the player loads. Okay, maknanya slide tu dia terus bergerak, tak perlu cikgu nak klik apa-apa. Dan restart the slideshow after the last slide tu bermaksud kita nak dia repeat. Okay, habis slide yang terakhir dia ulang balik semula. Jadi dia berpusing-pusing-pusing lah sehinggalah cikgu stop sendiri. Okay, jadi di sini di bawah ni ada link. Okay, di bawah ni ada link dan cikgu just copy link ni. Okay, saya tutup. Cikgu buka tab yang baru dan link ni lah sebenarnya cikgu boleh share kepada murid-murid cikgu, ya, dalam platform-platform kelas-kelas cikgu lah. Okay. Di akhir link tu dia letak 1000. Ya, dia sebenarnya 1000 tu dia menunjukkan rate dia. Rate dia sama ada dia laju ke ni, kan. Jadi saya akan tukar kepada 500, ya. Dan dia akan display, ya, animasi cikgu terus secara automatik lah, ya. Cikgu tak perlu dah nak klik, budak tak perlu dah nak apa, dia hanya terus klik secara automatik lah. Jadi kalau cikgu nak ambil idea ni untuk buat sesi induksi ataupun macam digital storytelling pun boleh lah, ya. Okay, jadi itu, ya. Jadi itu untuk animasi menggunakan publish to the web sahaja. Jadi link tersebut cikgu boleh share kepada murid-murid cikgu. Okay. Selesai perkongsian yang itu. Jadi saya tutup dulu. Okay. Baik. Seterusnya ialah bagaimana kita nak create satu ruang PDPR yang virtual, ya, menggunakan Google Slide. Okay. Jadi di sini ini ialah satu lagi slide yang lain, ya, slide yang lain.
di mana saya create Google Slide saya ni macam satu virtual room lah ya, virtual room. Ya, saya kira sebelum-sebelum ni ada ya perkongsian menggunakan mungkin aplikasi Canva dan sebagainya yang boleh juga create virtual room. Dia lebih kurang samalah konsepnya ya. Jadi perkongsian saya ini ialah berkaitan dengan Google Slide, di mana dalam Google Slide pun kita juga boleh create virtual room kita sendiri, di mana kita boleh hias lah macam lah bilik cikgu di sekolah ataupun apa juga bilik lah ya yang cikgu nak. Okay, jadi yang ini ialah virtual room saya untuk bilik kelas-kelas pelajar-pelajar bagi kelas tingkatan 4 saya. Okay. Sebenarnya slide ni kita buat satu je lah ya, satu slide untuk satu Google Slide untuk satu kelas lah ya. Terpulanglah kepada cikgu, kata cikgu nak buat beberapa slide untuk pelajar boleh klik dan sebagainya, okey, tak ada masalah. Jadi slide yang kedua ialah untuk tingkatan 3 ya dan tingkatan 5. Okey. Jadi apa sebenarnya yang ada dekat slide ini? Okey. Jadi sama juga macam mana kita letak bahan-bahan mungkin dalam Google Classroom, kita juga boleh letak link-link tersebut dalam ruangan virtual PDPR ini. Ya, contohnya dalam slide ini, okay, di ruangan ini saya letakkan segala materials untuk sesi PDPR pelajar-pelajar saya. Ya, contohnya buku teks, ada attendance sheet untuk masuk ke Google Classroom, dictionary, ya, kegunaan-kegunaan mereka. Dan setiap item-item ni ada linknya lah. Ya, ada linknya masing-masing. Jadi bila saya share ni, ya, cara saya share pun sama macam tadi. Saya just buat publish to the web. Okay, sama macam tadi. Bila buat publish to the web, okay. Kita just boleh copy je. Okay. Dan bila kita paste, okay. Okay, cara kita share link tersebut pada pelajar, ya, kita just buat publish to the web tu dan kita copy. Dan pelajar akan boleh just tengok daripada device mereka masing-masing lah, dan mereka boleh klik, ya, mereka boleh klik segala apa link yang kita letak dalam ni lah, ya. Semua link-link tersebut kita dah masukkan dalam satu page ini sahaja, di mana mereka boleh just klik sekiranya kita ada bahan yang mereka nak kena buat. Kita just masukkan dalam ni untuk nampak lebih macam menarik lah untuk pelajar-pelajar kita. Mungkin kelainan sedikit daripada kebiasaan yang macam-macam kita buat kan ya. Jadi kita aplikasikan ya benda-benda baru supaya kita dapat pelbagaikan pengalaman pelajar-pelajar kita. Maksudnya mereka dah pernah gunakan slide yang sebeginilah. Okay. Jadi apa classroom rules semua saya ada link-link kat sini lah ya. Link masuk portal dan sebagainya. Okay. Jadi mereka boleh just terus klik dan semua bahan-bahan tu berada pada satu tempat. Pada satu slide ini sahaja. Okay. Di samping tu cikgu nanti pun boleh juga rekod suara. Saya pun akan ajarlah cikgu letak suara cikgu kat situ. Okay, selamat datang kepada semua pelajar-pelajar dekat tempat ini. Okay, ada boleh letak suara kat situ yang pelajar boleh klik dan dengar. Okay. Okay, so yang ini ialah inilah. Okay. Jadi ini ialah ruang PDPR virtual cikgu. Okay. Sekiranya cikgu nak buat satu khas untuk satu topik pun boleh. Topik tu berkaitan apa sejarah ataupun geografi dan sebagainya. Mungkin tema cikgu berkaitan dengan topik yang cikgu nak ajar. Jadi cikgu letak je link-link kepada gambar-gambar. Okay.
cara nak buat slide ni, macam mana cikgu buat slide kebiasaannya. Okay, letak gambar, insert picture kan. Ya, bila kita nak letak gambar, kita insert picture. Bila kita nak letak teks, kita insert teks. Jadi, untuk kita buat hyperlink tu, just klik je gambar tu, dan kalau cikgu right click, dia ada kalau saya di sinilah ya, insert link. Okay, insert link sini ataupun klik yang inilah ya untuk insert link, dan kita boleh masukkan link direct kepada laman tersebut lah ya. Macam ni ialah link kepada textbook, yang ini link kepada Google Form dan seterusnya. Okay. Okay, yang di atas ni kan cikgu nampak ada scrolling text ni kan. Saya letak welcome to Teacher Shini's class. Yang ini pun cikgu boleh customize untuk cikgu-cikgu kelas cikgu masing-masing juga menggunakan satu laman web. Okay, menggunakan satu laman web. Nanti saya check dia punya ni, yang ni ya. Nanti saya share link dia. Okay. Signboard ni ya. Okay. Jadi saya share je ya. Ini satu laman yang cikgu boleh create scroller teks cikgu masing-masing, dan cikgu boleh copy dan cikgu boleh paste ya ke dalam Google Slide cikgu. Ya, terpulanglah kalau cikgu nak letak dalam Google Site pun tak ada masalah ya, ataupun mana-mana laman yang cikgu ada, cikgu boleh insert ya sebagai dia ni lah GIF lah. Okay. Okay, daripada laman ni cikgu just type the text, cikgu generate sign, okay, dan nanti dia akan keluar lah di atas tu nanti ni ya. Sign tu yang cikgu boleh save ya dalam komputer masing-masing. Right? Okay, saya tutup dulu. Okay ya, saya harap cikgu-cikgu setakat ni bolehlah ikut ya. Okay, untuk bahan hyperlink tu, okay, saya nampak ada satu soalan kat sini kan, jadi saya terus jawab. Okay, untuk hyperlink ya, bahan-bahan yang dalam Google Slide ni, dia kena berada di cloud ya. Contohnya kalau bahan-bahan tersebut berada dalam komputer cikgu masing-masing, jadi cikgu upload dulu dalam Google Drive. Ya, cikgu upload dulu dalam Google Drive dan cikgu ambil link drive tersebut ya, yang direct kepada bahan tu, cikgu paste dalam link di sinilah ya, di dalam Google Slide. Seeloknya berada dalam Google Drive. Jadi bagi kita warga guru tak ada masalah, kita ada akaun MOE, dan sekiranya ada sesiapa yang ada akaun EDDIC unlimited kan storage Google Drive, cikgu boleh masuklah segala bahan-bahan cikgu dalam Google Drive tersebut, dan cikgu boleh share, klik share, ambil get link dia dan cikgu insert masuk dalam ni. Jadi pelajar cikgu akan terus link direct kepada bahan-bahan tersebut dari Google Drive cikgu. Okay? Boleh. Okay. Jadi samalah ya, semua ni sebenarnya sama je slide-slide ni. Jadi untuk nak letak design-design ni sebenarnya boleh je cari dari Google Drive, ataupun nanti saya juga boleh kongsikan ya satu laman yang memang dah ada banyak perkongsian, banyak kita kata yang image lah ya, image yang kita boleh gunakan untuk buat background dinding, untuk tables, untuk whiteboard, untuk almari, untuk ni segala macam ni memang ada ya, memang ada. Nanti saya boleh kongsikanlah kemudian mungkin kepada Cik Jaafar segala link-link yang cikgu boleh gunakan nanti ya. Baik. Okay cikgu, jadi itu berkaitan dengan bagaimana untuk kita bina satu ruang PDPR yang virtual, dan kita boleh share kepada murid-murid kita dalam platform Telegram dan WhatsApp sebagainya, Google Classroom pun, untuk pelajar write
satu klik sahaja ya. Dia macam one stop center lah ya, one stop center, semuanya berada dalam satu slide. Okay. Baik, sekiranya cikgu nak share, macam tadi saya bagi cara untuk sharing guna file publish to the web. Sekiranya cikgu nak guna daripada button sharing ni pun boleh, tak ada masalah ya, untuk share kepada student. Okay. Cuma pastikan semua yang dekat sini lah ya, pastikan di sini tu cikgu tukarlah ya kepada anyone with the link. And then baru cikgu copy the link dan cikgu boleh bagi kepada murid-murid cikgu lah. Ya, cuma biasanya saya akan tukar belakang ni kepada preview. Ya. Jadi kita copy link tu, tukar di akhir tu tadi. Ya, di akhir tu tadi dia edit kan. Ya, daripada start edit tu cikgu tukar kepada preview dan bila pelajar dapat link ni dia akan terus dapat preview tanpa ada tanpa nampak lah ya slide-slide lain kan. Dan kadang-kadang kita share Google Slide pada orang lain, kita akan nampak button-button lah, ikon-ikon kan. Jadi ini tak ada. Ini dia terus dia preview slide tu macam slideshow. Ya. Okay. Itu satulah ya bagaimana cikgu boleh share kepada murid-murid cikgu dalam secara online. Okey, seterusnya bagaimana pula kita saya kira saya boleh teruskan ya untuk yang ketiga. Okey, bagaimana pula kita nak create animasi juga ya. GIFs ni sebenarnya satu file type animasi, okey, menggunakan Google Slide di mana ianya boleh kita terus insert ataupun kita boleh save dan insert dalam Google Classroom ya sebagai header atau banner Google Classroom. Okay. Okay. Jadi untuk yang ini saya tutup dulu. Okay, tak guna. Untuk yang ini saya akan gunakan satu lagi. Saya rasa yang ni kot. Okay. Ya kan, silap. Ya ni, sorry. Okay. Okay cikgu-cikgu, untuk create file animasi, ya untuk create satu file animasi menggunakan Google Slide, ya. Kita pertamanya perlu macam saya ni sebab saya nak create banner ya, banner yang kita boleh gunakan untuk GC ya, untuk GC. Jadi kalau cikgu perasan yang ini slide saya ni dia size dia berbeza kan, berbeza daripada size slide yang biasa kita gunakan untuk presentation. Jadi bagaimana kita nak tukar size slide ni. Okey. Okey, baik. Okey, di sini ya di bawah file ada page setup. Okey, dia ada page setup. Jadi di page setup ni ya, cikgu adjust ya. Tukar pastikan tukar kepada custom supaya cikgu boleh adjust berapa size yang cikgu nak. Jadi untuk Google Classroom banner, Google Classroom banner, cikgu boleh guna size 1000 darab 250 pixel lah. Okay, 1000 darab 250 pixel. Jadi cikgu tukar kat situ size tersebut dan cikgu apply. Jadi dia akan automatic adjust slide cikgu tu kepada size banner seperti ini. Okay. Jadi size ini juga cikgu boleh gunakan selain daripada banner Google Classroom, juga boleh gunakan di Google Form. Ya, banner untuk Google Form. Okay. Jadi bagaimana pula kita nak create GIFs ya ataupun animasi bagi
Google Classroom banner, ya, animated Google Classroom banner. Jadi kalau yang saya buat ni, ya, contoh yang saya buat ni, saya buat 3 slide. Ya, saya buat 3 slide je. Dan dalam 3 slide tu, saya letakkan gambar yang cikgu boleh letaklah gambar apa saja, nak letak Bitmoji dan sebagainya pun boleh. Background tu sama, cuma saya ubah teks sahaja, ya. Contohnya yang pertama ni saya buat yang ni, yang welcome to. Yang kedua saya ubah background masih sama, saya cuma ubah pergerakan Bitmoji tu dan juga teks saya, dan akhirnya teks dan juga Bitmoji dan gambar lah, ya. Background ni masih sama lah, ya. Jadi 3 slide saja saya punya slide ni, Google slide ni. Okay, jadi bila cikgu dah siap, ya, bila cikgu pergi laju-laju, cikgu pun boleh akan nampak. Dia bila cikgu bergerak-gerak tu dia akan nampak kan, nampak bergerak-gerak. Okey, bila cikgu dah siap, ya, slide cikgu untuk banner ni, ya, untuk banner ni, bagi create file animasi, ya, macam awal tadi saya createkan macam satu slideshow animasi kan, ya, slideshow animasi di mana menggunakan publish to the web. Kita juga boleh menggunakan satu add-on dalam Google Slide, okay, yang bernama Creator Studio. Okay, Creator Studio. Bagaimana cikgu nak dapatkan add-on ni? Kalau cikgu tak ada, cikgu just pergi ke Get Add-ons. Ya. Dan di paparan ni cikgu just type Creator Studio. Ya. Okay, Creator Studio. Jadi di sini cikgu install. Ya, cikgu ikut je step-step dia. Install dalam Google Slide cikgu sebagai add-on. Bila dah install, dia akan keluar sebegini, Creator Studio, dan open. Okay. Baik. Jadi bila cikgu dah klik Creator Studio tersebut, ya, dia akan keluar satu bar di hujung ni lah, ya, untuk kita settingkan, okay, file animasi kita. Jadi untuk Creator Studio ni, atas tu dia ada tanya output kita in pixel. Jadi saya akan buat 1600. Okay. Dan interval in seconds ni berapa laju pergerakan dia, saya just buat 0.5 seconds sebab saya nak dia bergerak laju kan. Okay. Dan di bawah ni dia akan tanya choose export format, sama ada animated GIF, image sequence, nak buat video file atau video with audio. Tapi biasalah ya, add-on ni bila nak features yang lebih tinggi, perlulah ada bayaran untuk dapat upgrade kepada premium. Tetapi saya gunakan yang free je lah cikgu, ya. Kadang-kadang kita nak guna selalu, kita nak guna kadang-kadang aja untuk create simple-simple animasi je, ya. Kalau nak buat video, biasanya kita akan gunakan medium yang lain kan. Okay, jadi kita just buat animated GIF, ya, klik animated GIF dan kita klik go. Okay, dan dia akan proses file tersebut kepada file animasi. Dah siap render, jadi kita boleh terus saja preview, ya. Okay, dia ada 2 button kat sini, dan satunya yang menarik dalam Creator Studio ni, segala file animasi yang kita create, dia automatic save dah dalam Google Drive. Ya, kalau cikgu pergi tengok kat Google Drive, ada satu folder Creator Studio, dia automatic akan create, dan semua animated GIF kita akan berada dalam folder tersebut lah. Okay, tetapi kita juga boleh save, ya, save ke komputer masing-masing, ya, boleh download. Dan kalau nak preview, tengok okey ke tidak, kita just klik preview tadi tu lah. Jadi dia akan keluar preview. Sekejap, saya refresh balik. Okay. Dia akan keluar preview sebegitulah, ya, macam tu. Okay. Dan cikgu boleh download. Kalau cikgu rasa cikgu suka, okey lah, tak ada tukar apa-apa, cikgu just boleh
download lah ya, download macam biasa ke dalam komputer cikgu, dan bila di Google Classroom cikgu boleh insert ya, tukar gambar banner cikgu untuk gantikan dengan file animasi. Cikgu kan nampak dalam Google Classroom cikgu banner tu bergerak-gerak, jadi dia nampaklah sedikit kelainan. Jadi ini satu cara yang kita boleh buat dalam Google Slide ya, untuk nampak lebih menarik lah, okay, bagi Google Classroom banner. Okay. Jadi ini adalah menggunakan Creator Studio ya, add-ons Creator Studio. Cikgu boleh balik nanti cikgu boleh cuba ya, macam mana cikgu nak buat ambil gambar sendiri semua tu. Ni saya sajalah kadang-kadang letak gambar sendiri kan. Kadang-kadang cikgu tak nak letak gambar sendiri, letaklah gambar emoji ataupun gambar lain-lain, gambar burung bergerak dan sebagainya. Suka hati cikgu boleh je, up to kreativiti cikgu masing-masing lah ya. Kadang-kadang cikgu pun juga boleh assign pelajar juga buat ya, pelajar pun lebih dahsyat lagi tahap imajinasi mereka. Jadi cikgu boleh cubalah nanti bila cikgu ada kesempatan ya untuk install Creator Studio ni ya, sebagai salah satu cara untuk save slide, Google Slide sebagai animasi ya, sebagai animasi, jadi satu file. Jadi cikgu boleh save dalam laptop ataupun dalam drive, dan cikgu boleh applykan dia di mana-mana platform lah. Kalau cikgu nak letak dalam cikgu punya platform kelas Telegram sebagainya pun boleh lah, tak ada masalah. Okay. Okay cikgu-cikgu, jadi selesai ketiga dah berkaitan dengan bagaimana kita nak create animasi ataupun file GIFs ni, dan kita boleh gunakan dalam banner Google Classroom cikgu. Okay, jadi saya tak tunjukkan lah ya bahagian Google Classroom tu. Saya kira cikgu-cikgu semua mungkin dah mahir, kita dah banyak menggunakan Google Classroom dan bagaimana untuk change gambar dan sebagainya. Jadi cikgu boleh cuba ya. Okay cikgu, jadi saya harap semua setakat ni okey ya. Okay, baik. Dah. Okey, seterusnya, saya nak tunjukkan, mungkin ada juga cikgu-cikgu di sini yang pun dah tahu, namun demikian mungkin ada yang masih belum tahu, jadi saya just kongsikan dua laman di mana kita boleh dapatkan pelbagai macam template-template Google Slide yang sangat-sangat menarik, dan kalau cikgu rasa cikgu nak gunakan untuk PowerPoint pun boleh juga ya. Okay. Yang pertama ialah Slides Mania. Ya, slidesmania.com. Ya, cikgu boleh type di ruangan browser slidesmania.com, di mana dalam Slidesmania ni dia ada banyak format-format ataupun template-template Google Slide, dan bukan sahaja untuk presentation biasa, malah dia ada tema-tema dia ya. Dalam Google Slide boleh buat games, dalam Google Slide boleh buat weekly planner ya, ni games, ada planner. Okey, ada yang interaktif dan sebagainya. Jadi cikgu boleh cuba ya, tengok Slidesmania ni dan boleh cuba ya, cuba dalam Google Slide cikgu ya. Okey, jadi ni contohnya ya. Contohnya lah ya, contohnya kalaulah saya nak download satu slides ya. Okey, jadi saya nak cuba yang ini. Okey, cikgu boleh just klik. Okey. Yang ini ialah dia namakan file cabinet ya. Cantik dia punya template ni, okay, di mana dia menggunakan kabinet-kabinet ni macam virtual cabinet lah. Kita boleh klik dan dia boleh terbuka, dan dia ada macam ni lah, dan dia ada
sub topik dalam tu di mana kita pun boleh klik. Okay. Okay, let's say lah cikgu rasa menarik dan cikgu nak cuba buat untuk PDPR cikgu. Cikgu boleh pergi terus ke bawah ni dan di bawah ni cikgu akan nampak ada download PowerPoint dan di sebelah ni ada open in Google Slide. Jadi boleh antara dua-dua ni, okay, terpulang kepada cikgu. Kalau cikgu nak download ya di laptop cikgu dan cikgu nak buka sebagai PowerPoint pun ada. Dan sekiranya cikgu nak semuanya berada dalam drive Google sebagai Google Slide, cikgu terus open in Google Slide. Okay. Dan bila cikgu open, dia akan keluar atas ni button use template dan terus saja cikgu klik ya use template ni. Okay. Dan dia akan terus bawa ke Google Slide ya, format Google Slide dan di mana slide ini berada terus automatik dalam Google Drive cikgu lah. Google Drive account yang cikgu tengah login. Okay, macam saya sini, saya nampak dekat sini dia akan masuk terus ke Google Drive e-didik saya lah sebab ini profil e-didik saya yang tengah aktif. Jadi dia terus masuk dalam ni. Jadi di sini terus kita boleh edit dan sebagainya. Ya. Terus kita boleh edit. Ya, dia dah siap dah. Semua template ni ya satu persatu. Okay. Jadi begitu. Okay. Jadi ada banyak, ada pelbagai macam pilihan yang cikgu boleh guna di mana cikgu boleh jadikan PowerPoint cikgu ataupun Google Slide cikgu menarik, okay, dengan mudah. Ya, dengan mudah, tak perlu cikgu nak buat daripada kosong ataupun cikgu nak nak fikir-fikir macam mana nak design colour dan sebagainya. Ya, semua dah ada dalam Slides Mania ni. Sama juga dengan satu lagi laman iaitu slidesgo.com ya, slidesgo.com. Ni ya, slidesgo. Okey, dalam slidesgo pun sama. Dia pun ada macam-macam template yang menarik yang cikgu boleh guna pakai dalam PDPR cikgu masing-masing lah. Di samping tu masih boleh save sebagai PowerPoint ya kalau kita nak guna dalam laptop masing-masing. Okey cikgu, ada macam-macam kat sini. Ya, Slidesgo dan Slides Mania. Okey, dan Slide Mania ni pun menarik. Okey, dia dah siap dah semua paging tu pun semua dah ada dengan bulat-bulat dan sebagainya. Okey. Dan ada pelbagai tema lah, cikgu research lah kalau cikgu nak tema makanan, dia ada template makanan. Okay, macam ni ya. Dia sangat berwarna-warni, very colourful, very attractive. Okay. Sangat menarik lah, sesuai lah ya untuk kita guna ya semasa sesi PDPR ataupun sekiranya cikgu nak guna sebagai rakaman ya, menggunakan rakaman dan sebagainya pun boleh lah ya. Template dia sangat menarik. Okay. Okay ya. Okay, ni tadi saya dah guna tadi, saya tutup. Okay, itu tadi berkaitan dengan template-template Google Slide yang menarik yang cikgu boleh guna pakai sebagai Google Slide cikgu masing-masing bagi cikgu sampaikan PDPR cikgu kepada murid-murid. Ya. Kalau cikgu nak guna sebagai background saja pun tak ada masalah. Saya nampak ramai yang gunakan template-template Google Slide daripada Slide Mania ataupun Slidesgo ni sebagai background masing-masing untuk poster-poster dan sebagainya, YouTube dan sebagainya pun boleh cikgu ya. Tak ada masalah, memang warna-warna itu memang sangat atraktif lah ya. Okay. Jadi selesai yang keempat ni ya, berkaitan dengan template. Okay. Seterusnya ialah bagaimana pula cikgu-cikgu nak rakam ya,
rakam audio dalam slides. Okay. Okay, saya buka dulu satu slides. Yang ni tadilah. Ya. Okay. Baik, untuk rakam audio dalam slide, saya rasa cikgu-cikgu pernah insert audio dalam slide, dalam Google Slide, insert audio. Bila kita guna insert audio, audio yang kita nak gunakan tu kita kena rakam dahulu dalam menggunakan device lain, kena rakam dahulu ataupun kita ambil mana-mana MP3, lagu-lagu, background sebagainya, kita boleh insert dalam Google Slide. Bagaimana pula kalau cikgu ada slide PDPR yang dah siap-siap cantik dan cikgu sedia dan cikgu nak rakam terus suara cikgu dalam slide tersebut, dan bila cikgu share kepada murid, murid boleh dengar lah. Okay. Jadi untuk itu saya menggunakan satu add-on, dia bukan add-on lah, dia macam extension lah, kita kata extension ni. Okay, dia panggil, saya pun terlupa pula macam mana pronunciation dia. Mote ke mode ke macam tu lah ya. MOTE. Okay. Yang ni ya. Kalau cikgu pergi ke Chrome Web Store, cikgu cuba search MOTE, okay, dan cikgu add ke Chrome. Bila cikgu add ke Chrome, dia akan keluar di presentation cikgu ataupun slide cikgu satu ikon yang warna macam purple ni, ada M ni. Okay. Cikgu akan nampak di Chrome Web Store pun ada, di Chrome Web Store, di extension Chrome ni pun ada atas ni. Dan dia pun akan automatik keluar bila cikgu buka Google Slide. Okay. Dan bagaimana cikgu nak rakam? Cikgu just klik. Okay. Klik ikon M tu. Dan bila cikgu nak record, okay, record your mode ni, cikgu just klik ikon ni to start. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pelajar. Selamat pagi. Saya Cikgu Shimi mengalu-alukan kehadiran pelajar semua pagi ni. Dan kita stop. Okay. Kita rakam tadi satu suara kita lah, apa-apa kita nak cakap. Dan kita klik ikon M tu balik untuk stop. Dan bila kita nak insert tu, kita sebenarnya boleh play dulu apa yang kita cakap tu. Ni kan, ni. Okay, jadi bila kita rasa macam okay lah, kita punya cakap tu dah, alright, kita just insert. Okay, so dia akan keluar di slide cikgu sebagai satu ikon macam audio tu lah, tapi dia akan warna purple tu. Okay, jadi kat sini, please. Okay. So dia ada kat sini lah cikgu ya. Dia ada kat sini. Jadi kita akan letaklah dekat tepi kita ni untuk budak tahu, okay, cikgu tengah nak bercakap tu kan. Jadi dia orang akan boleh klik lah kat sini. Okay. Right. Jadi sama juga bila kita insert daripada extension ni, ya, mode ni, dia akan keluar lah. Ya, dia akan keluar kat sini untuk kita nak loop ke, kita nak stop ke, kita nak dia start playing on click ke, ataupun kita nak dia start playing automatic ke. Jadi kita boleh setting dekat sini lah. Okay. Jadi ini cara kita nak langsung terus rekod suara dan terus tempik dekat situ tanpa perlu kita rekod suara kita tempat lain dulu. Lepas tu kita pergi pula insert audio ni kan. Ya, biasa kita akan buat macam ni lah, insert audio. Okay, tapi bila kita gunakan extension ni, dia akan lebih cepat, di mana kita terus rakam dan kita terus insert je dalam slide. Okay, insert je dalam slide. Okay. Boleh? Dan bila kita share dan present, dia samalah, budak akan boleh klik kat sini. Ya, dia akan boleh dengar. Okay.
sebegitu je cikgu, senang ya, tak ada rasa susah ya. Once cikgu dah install yang apps tu ataupun extension tu, step dia pun sangat mudah. Klik je button tu, record suara, insert, dah. Jadi setiap slide pun cikgu boleh letak suara cikgu masing-masing lah. Okay, untuk cikgu maklumkan apa arahan kepada murid. Okay, untuk dia orang klik apa kan, kerja rumah dan sebagainya, apa yang kita letak dan kita boleh letaklah dalam slide. Mungkin ini satu cara lain ya, kepelbagaian yang cikgu boleh gunakan ya dalam siri PDPR cikgu masing-masing lah ya. Saya yakin cikgu-cikgu kat sini memang ada macam-macam idea kan, dan macam-macam input yang cikgu dapat ya sepanjang PKP daripada awal tahun lepas sampailah ke tahun ini. Jadi ini antara yang cikgu boleh gunakan lah. Okay. Okay, saya pergi balik ke presentation saya. Okay, jadi perkongsian berkaitan dengan rakam audio tu tadi ialah perkongsian saya yang ke-5 tu lah ya. Bagaimana cikgu boleh rakam suara cikgu sendiri terus ke dalam Google Slide dan share kepada anak-anak murid cikgu. Seterusnya ialah berkaitan dengan slides toolbox ya, dan juga extensions. Okay, apa ni sebenarnya? Sebenarnya dia ni ialah satu add-on ya, dia pun satu add-on. Okay. Kalau cikgu tengok ya dalam Google Slide, okay, di bawah add-on ada satu namanya slide toolbox. Kalau cikgu tak ada slide toolbox, sama juga macam tadi, cikgu boleh add add-ons ni ya, pergi get add-ons ni, cari slide toolbox dan cikgu install dalam Google Slide. Okay, bila nak buka, cikgu just klik open. Klik open. Ni saya just nak tunjukkan apa agaknya fungsi slide toolbox ni. Kalau cikgu rasa perlu ada, cikgu bolehlah guna. Kalau rasa dia macam apa, tak banyak fungsinya, tak apa, tak ada masalah. Ianya cuma satu perkongsian yang saya nak tunjukkan lah dengan adanya sebenarnya fungsi slide toolbox ni. Saya akan insert satu slide kat sini untuk saya senang tunjukkan. Okay. Contohnya lah kalau kita ada satu teks lah ya, ada satu teks dan saya tak tahulah kalau kalau tanpa lah slide toolbox ni, bila kita ada satu teks yang panjang, kita nak tukar semua kepada apa ni, capital letters kan, dia tak ada dalam Google Slide. Jadi kita boleh gunakan slide toolbox ni. Dalam slide toolbox ni ada text tools ya, di mana kita boleh terus guna letter casing ni ya, letter casing ni bila kita klik dan dia akan automatic convert semua teks kita yang kita highlight tu kepada huruf besar semua. Okay. Kalau kita rasa nak huruf kecil semua, dan dia akan tukar kepada huruf kecil semualah. Macam tu. Okay. Yang ini sentence case dan sebagainya lah. Ni title case. Biasalah ya, kita nak buat tajuk macam tu. Okay. Dan kita juga boleh juga buat macam ni lah ya. Yang apa itu, strike through ni. Dia boleh ni ya, strike through ni. Okay, dia macam apa yang ada dalam Google Docs tu yang mungkin tak ada dalam Google Slide ni. Jadi kita boleh tambah slide toolbox ni lah sekiranya perlu cikgu nak guna. Kadang-kadang kita buat duduk tempat lain, lepas tu kita paste kat sini kan. Jadi yang ini direct dalam Google Slide. Okay. Yang ini sekiranya kita nak saya klik ni, rainbow text ni, dia boleh color-colorkan teks kita ya, berwarna-warni. Okay, jadi kalau kita ada teks yang panjang, semuanya dia akan tukar lah ikut warna-warna.
Dan kalau yang ini pula background tu pula berwarna lah. Yang background tu berwarna. Okay. Jadi dia ada beberapa fungsi lah dalam slide tools ni ya. Slide tools ni dia, itu nama dia toolbox. Dia memang digunakan untuk fungsi-fungsi tambahan bagi teks ya, bagi editing. Ya macam ni. Okay. Remove space, sorting, okay, dan sebagainya. Right? Cikgu-cikgu boleh cuba. Nantilah boleh explore. Okay. Saya just tunjukkan kegunaannya sajalah. Okay. Okay. Sebab saya bila guna tu saya suka dia macam convertkan semua kepada huruf besar dengan cepat lah. Tak perlu kita nak buat di platform yang lain dulu. Okay. Seterusnya satu lagi add-on ialah extensis ya. Extensis ni. Okay. Ejaannya ialah EXTENSIS. Okay. EXTENSIS. Extensis fonts. Sebenarnya dia adalah satu add-on di mana dia dia mempunyai lebih banyak macam-macam font. Ya. Ni cikgu Nurul. Ada saya dengar tadi nak ada apa-apa ke? Okay. Saya boleh mula ya? Okay. Sambung balik ya. Kat mana ke tadi? Boleh type dekat live chat kot. Okay, boleh. Nama yang tadi saya buat tu slides toolbox. Dekat satu lagi extensis fonts ya. Satu slides toolbox, satu extensis fonts. Add-on dalam Google Slide. Ya. Okay. Okay, macam mana nak dapat add-on? Seperti tadi, add-ons, cikgu search saja slide toolbox tu ataupun extensis fonts tu dan akan keluar dalam senarai add-ons cikgu ya. Okay. Extensis font dan slide toolbox lah ya, saya nak tunjuk. Okay. Tadi saya tunjukkan tentang slide toolbox, jadi cikgu boleh explore. Ya, apa yang ada dalam slide toolbox tu dia ada macam-macam fungsi-fungsi yang cikgu boleh guna untuk edit text. Okay. Di samping tu juga saya nak tunjukkan juga add-on extensis font ni. Okay, bila saya klik start, dia akan keluar di ruang tepi ni satu bar di mana extensis font ni mengandungi lebih banyak macam-macam jenis fonts. Ya, kalau ada kalangan cikgu yang banyak menggunakan Google Slide untuk PDPR dan sebagainya, ataupun cikgu nak mempelbagaikan font-font cikgu selain daripada font yang sedia ada. Okay. Ya. Kalau font sedia ada, dia dalam ni lah kan cikgu. Ni kan, ni font sedia ada ni, dia tak banyak, sikit lah. Jadi kalau cikgu install add-on extensis font ni, okay, dia ada banyak. Saya tak tahulah berapa banyak, memang sangat banyak lah ya. Dia ada macam-macam fonts, okay, yang cikgu boleh gunakan untuk slide cikgu. Okay, untuk slide cikgu. Okay, dia ada banyak. Cikgu boleh explore. Ya, jadi bila cikgu ada ni, cikgu bolehlah try error, gunalah font-font yang ada dalam
extensis font ni. Dia tak rumit. Cikgu cuma klik teks cikgu. Okay. Dan cikgu just pilih mana satu yang cikgu nak dan dia akan auto tukar. Itu saja. Dia sangat mudah lah ya. Sangat mudah untuk kita edit ataupun gunakan font-font yang lain dalam slide selain daripada yang sedia ada. Ya, kadang-kadang kita malas nak fikir-fikir lah, kita guna yang sedia ada kan. Tapi mungkinlah cikgu-cikgu ada yang nak guna pula kelainan. Boleh guna extensis fonts ya. Download add-on ni, ya, install add-on ni dalam slide, ya, terus klik dan terus boleh guna. Very simple. Ya. Memang kalau terlalu banyak sangat, ya, bila dah terlalu banyak sangat choice, kita akan rasa macam mana ni lagi lama pula kita buat kerja kan. Tapi kadang-kadang ada yang nak pelbagaikan variety tag dan sebagainya, boleh cari di sini. Okay. Okay, kalau cikgu tak nak gunakan untuk buat PDPR pun, cikgu mungkin nak gunakan untuk buat poster dan sebagainya pun boleh gunalah. Ya, extensis fonts, right. Okay, jadi saya harap ya cikgu-cikgu semua setakat ini dapat ikutlah. Mungkin agak laju satu-satu saya tunjukkan sikit-sikit kan. Tetapi itulah ya harapan saya buat dalam tempoh perkongsian saya yang sedikit ni, cikgu akan dapat banyak input di mana cikgu nanti boleh explore lah masing-masing ya. Bagaimana agaknya penggunaan apa yang saya kongsikan ni dalam PDPR cikgu masing-masing nanti. Seterusnya saya nak tunjukkan pula bagaimana ya cikgu nak conteng-conteng dalam slide. Okey. Bagi guru-guru yang pernah buat perkongsian kepada murid-murid ataupun PDPR bersama murid-murid menggunakan terus Google Slide dalam Meet, kita tak ada kan, dia tak ada macam kalau PowerPoint tu dia boleh annotate, dia ada macam pen yang kita boleh edit ataupun terus conteng dekat slide. Okay, jadi untuk Google Slide pun boleh sebenarnya cikgu, cuma cikgu kena tahu cara dia lah. Okay. Baik, di sini saya nak gunakan satu cara ialah mungkin ada pelbagai-pelbagai cara yang lain. Jadi saya kongsikan satu cara yang saya baru dapat tahulah ya, bagaimana kita boleh kalau kita dah ada satu slide PDPR yang lengkap, yang dah siap menggunakan Google Slide. Okay, jadi bila kita nak live dengan murid-murid dalam Google Meet ataupun kita nak buat rakaman, ya, sekarang ni banyak cikgu-cikgu dia buat rakaman dulu kan, dia buat rakaman, bercakap dan conteng dan sebagainya, record, save dan send kepada murid-murid kan dalam platform Telegram kelas, Google Classroom dan sebagainya. Jadi boleh juga guna Google Slide. Caranya ialah ada satu laman ni dipanggil My Viewboard. Okay, My Viewboard. Jadi saya mungkin boleh copy dulu yang ni dan saya masukkan dalam ruangan chat ni. Okay. Okay. Sebelum tu saya tengok My Viewboard. Cikgu Shimi, ya. Ada soalan daripada cikgu Zulmi ya? Zulmi. Okey. Okey, ada saya nampak kat sini. Kalau form yang dimasukkan dalam Google Slide,
Okey Cikgu Nurul, saya nampak soalan tu. Font yang dimasukkan dalam Google Slide boleh dibaca tak kalau download ke PowerPoint? Sebab saya memang banyak gunakan terus je direct Google Slide. Ya, terus Google Slide je. Jadi saya Boleh dibaca tak kalau okey Cikgu Nurul, saya nampak soalan tu. download ke PowerPoint? Saya tak pasti sebab saya sebenarnya direct terus menggunakan Google Slide bila dalam pembentangan ataupun meet dan sebagainya, terus rakam pun memang terus rakam menggunakan Google Slide, belum saya download sebagai PowerPoint. Jadi saya tak pasti kalau font-font pelbagai tu bila dalam PowerPoint mungkinlah tak boleh dibaca ya, sebabnya PowerPoint ni biasanya dia akan baca mengikut font-font yang berada dalam drive lah ya, drive lokal kita kan. Okey ke? Boleh ke? Okey ke suara saya? Saya pun Boleh. okey ke suara saya? Saya tak pasti. Putus-putus ke macam mana? Okey ya? Baik. Okey, alright. Okey. Terima kasih kepada Cik Sumi yang bertanya tadi. Ya, saya rasa mungkin tak boleh baca lah ya. Jadi kalau kita nak cuba boleh. Cikgu just ni, nanti cikgu try download ke PowerPoint dan tengok ya. Saya rasa macam tak boleh baca lah sebab biasanya PowerPoint dia baca font-font dalam local drive. Okay. Baik. Okay, tadi saya nak start perkongsian bagaimana kita nak conteng-conteng tu kan? Okay. Terima kasih Cikgu Nurul. Okay, saya nak teruskan dengan My View Board ni. Okay, My View. Saya tak berapa jelas dengar suara Cikgu Nurul. Saya boleh sambung ya? Okey, saya sambung ya. Okey. Baik, tadi saya nak kongsikan bagaimana kalau kita dah ada satu slide PDPR, okey, dalam Google Slide. Sebenarnya dia boleh je apa saja. Kalau kita dah ada slide PowerPoint sebagainya ataupun slide dari Google Slide, kita boleh gunakan My View Board ni. Ya, My View Board ni biasalah kita kena sign in guna kita punya account Google. Okay, dan fungsi My View Board ni dia sebenarnya macam whiteboard juga. Ya, macam whiteboard yang pernah juga cikgu mungkin dah pernah sebelum ni ya didedahkan dengan pelbagai macam aplikasi whiteboard. Jadi hari ini saya kongsikan satu lagi yang baru ni ya. Yang lain lah saya kira mungkin ada di kalangan cikgu yang belum pernah dengar. Dia namanya My View Board. Okay. Jadi My View Board ni kita boleh jadikan pengganti sebagai Google Slide tu untuk kita boleh annotate bila kita membuat rakaman PDPR. Okay. Caranya macam mana ya? Caranya kita login kepada My View Board yang gunakan akaun EDU ya. Gunakan akaun EDU sama ada EDD ataupun MOE. Kerana sekarang My View Board ni dia bagi free lah kepada cikgu-cikgu. Untuk satu jangka masa lah ya, untuk jangka masa saya rasa macam bulan 6 nanti kot, 6 ke 7 nanti. Satu jangka masa untuk kita boleh gunakan aplikasi premium. Ya, kalau cikgu tengok saya punya subscription ni premium padahal saya tak bayar apa-apa pun ni. Ya. Premium sebab saya menggunakan akaun EDD lah, EDD saya. Jadi macam mana kita nak guna, bila kita login masuk, dia akan keluar ikon-ikon ni, kita just klik yang ni lah, classroom. Ya, saya mungkin tunjukkan secara laju sikit ya. Nanti cikgu-cikgu boleh explore ataupun kemudian nanti boleh tengok rakaman. Bila pergi klik ke My View Board ni, dia akan keluarlah platform satu page macam whiteboard kosong ya, macam whiteboard kosong.
Jadi cara untuk kita integrate ya Google Slide tadi dalam ni ya sebenarnya kita hanya perlu download. Sebenarnya dia ada dua step lah ya, dua step untuk kita masukkan kepada My Viewboard ni. Dia tak boleh secara direct terus. Ya, kita kena download dulu slideshow kita ni kepada PDF ya. Sebab kita dah siap dah, kita punya PDPR ya, dah cantik dah PDPR kita. So kita download PDPR slide kita tu kepada bentuk PDF dan bila dalam My Class ni okay, viewboard ni kita boleh just import ke dalam canvas ni dan dia akan auto terus tukar semua slide dalam My Viewboard ni kepada kita punya Google Slide ya. Contohnya saya dah ada satu ya, saya dah download kepada PDF dan bila dalam My Viewboard ni saya just upload balik file tersebut dalam bentuk ni. Jadi dia akan keluar pada banyaklah slide ni. Jadi saya klik import dan dia akan import lah semua slide-slide saya ke dalam My Viewboard ni. Okay. Jadi dalam My Viewboard ni lah boleh kita buat annotation dan yang saya sukanya ialah sebab dia boleh terus rakam. Ya. Dia terus rakam. Jadi sekarang tengah berjalan lagi loading. Okay, based on our internet connection lah ya. Kalau laju tu lajulah. Okay, bila dah importing 100% ni, nanti dia akan keluarkan semua slide-slide cikgu dalam setiap slide ya. Okay. Jadi cikgu-cikgu bolehlah cuba ya. My Viewboard ni saya pun baru juga guna. Dan dia ada juga pelbagai fungsi-fungsi lain yang kita boleh gunakan lah. Ya, menerusi My Viewboard ni. Okay, saya ambilkan saya. Okay, saya selalunya tak adalah ambil lama. Hari ni bila nak tunjuk dia lambat pula kan. Okay, tak apa. Okay. Jadi okay ya. Saya harap cikgu-cikgu semua okey setakat ni. Sekarang saya sedang berkongsi bagaimana cikgu nak annotate lah ya. Kalau bahasa biasanya macam mana kita nak contoh-contoh dalam slide kita semasa kita membentang kepada murid-murid kan. Okay. Okay, jadi dia sedang importing. Sebenarnya tak banyak pun slide dia. Selalunya dia tak adalah lama sangat. Bila saya okay, saya dah ada dah tu. Okay, jadi sekarang saya dah ada dekat ruangan saya ni. Semua slide-slide saya okay, yang saya nak gunakan kepada murid-murid lah. Contohnya lah, ini contoh lah ya. Contoh ini satu slide yang saya nak gunakan dalam sesi PDPR ataupun rakaman PDPR saya. Ya. Okay. Baik. Dan fungsi yang atas ni lah yang saya katakan kita boleh record. Ya. Boleh record screen. Okay. Okay. Dan di sini biasalah kalau cikgu biasa menggunakan mana-mana aplikasi whiteboard akan ada ikon pensel ataupun pen yang cikgu boleh tukar warna dan sebagainya. Okay. Dan cikgu boleh tulislah ya. Tulis dekat slide terus ya semasa cikgu nak mengajar dan sebagainya lah menggunakan stylus pen, tablet ya, tablet, writing tablet dan sebagainya ya. Cikgu boleh attach dan cikgu boleh terus guna. Okay. Dan cikgu boleh boleh juga ya My Viewboard ni
semasa cikgu tengah paparkan bahan Google Slide ni, cikgu boleh juga minta pelajar pun nak join. Ya, hanya bagi mereka link ni sahaja. So bila mereka join, mereka pun boleh annotate lah, ya, kalau ada pelajar yang boleh guna kadang dia menggunakan mouse ke apa sebagainya, boleh lah, asalkan dia orang boleh nak tulis jawapan mereka ke sebagainya. Jadi dia boleh jadi interaktif lah dua hala, ya, menggunakan My Viewboard ni, ya. Kita just share saja link tersebut kepada murid dan murid boleh masuk. Jadi kalau kita nak ramai sangat masuk, dah akan dah akan berconteng dan sebagainya, kita assign lah kepada beberapa individu untuk masuk dulu dan jawab dan sebagainya lah. Okay. Jadi ini salah satu cara yang kita boleh gunakan untuk kita present Google Slide. Kita nak guna Google Slide sebab kita dah buat dah cantik dengan template-template ni kan. Tapi kita bila present, kita nak ada penerangan. Kita nak terang terus atas Google Slide tersebut. Jadi kita boleh gunakan My Viewboard ni. Okay. Jadi dia tak susah sebab hanya perlu login guna akaun e-didik ataupun MOE dan cikgu terus boleh dapat akaun premium. Dan kita boleh gunalah untuk buat rakaman ataupun cikgu nak terus live dalam Google Meet. Sebab bila kita live Google Meet pun, kita pun boleh buat rakaman kan dalam Google Meet, dan kita boleh simpan record tu simpan dan share semula kepada students. Okay ya cikgu? Baik, itu berkaitan dengan My Viewboard. Okay. Cikgu bolehlah explore nanti ya satu aplikasi My Viewboard ni. Okay, right. So selesai berkaitan dengan My Viewboard untuk cikgu annotate, cikgu nak conteng. My Viewboard ni pun cikgu nak buat penerangan perbincangan pun boleh, sangat sesuai cikgu masukkan tu sebab dia akan save di background tu. Sekiranya cikgu dah ada banyak file, cikgu nak upload terus, dia akan templatekan atas background tu dan cikgu boleh just annotate. Dan pelajar pun boleh live sekali. Ya, dalam masa yang sama pelajar boleh interact secara live dengan cikgu menggunakan My Viewboard. Jadi memandangkan hari ini perkongsian saya Google Slide, saya insertkan sikit tentang My Viewboard ni sebagai salah satu cara di mana cikgu boleh integrate Google Slide cikgu melalui My Viewboard. Ya. Itu yang ke ni lah. Saya pun tak perasan masa. Sebenarnya kita habis sampai 12.30, jadi saya sesikit ada lagi. Ada lagi dua item ni ringkas. Yang ini ialah berkaitan dengan audience tools ya, iaitu salah satu tool yang berada dalam Google Slide. Okay. Baik. Okay, contohnya lah ya. Contohnya kalau saya ada Google Slide saya ni dan saya nak present kepada murid semasa live. Presenter view ni kita gunakan semasa live semasa live perbentangan. Sebab kita nak dapatkan feedback tu secara live juga. Okay. Jadi di sini saya tunjukkan ada satu fungsi dalam Google Slide di bawah present ni. Biasanya kita terus klik present kan, ya. Kita akan terus klik present untuk kita present slideshow. Tetapi dia ada juga satu function di sini iaitu presenter view. Ya, presenter view. Jadi okey. Jadi Cikgu Shin betul sekali. Minta juga untuk para peserta supaya offkan mikrofon ya, supaya tak mengganggu dan beri kelancaran kepada penceramah kita. Okey, terima kasih. Okey. Okey, baik. Jadi di sini tadi saya nak tunjukkan
satu tools tadilah ya, presenter view ni, yang di mana bila cikgu present dia akan keluar satu box kecil di mana kita boleh share kepada murid-murid, okay, untuk mereka tanya soalan secara langsung lah. Mereka type, ya, mereka just type soalan dan kita boleh jawab ataupun boleh tengok soalan-soalan yang murid-murid kita isi dalam ruangan tu. Okay. Jadi saya tunjukkan dulu secara, tapi saya kena share sebagai, sebab bila kita sebab tadi saya share sebagai saya stop sharing dulu sebab tadi saya share window. Jadi saya kena share sebab bila saya share window, pelajar tidak akan nampak, tidak akan nampak apa ni, presenter view kita. Maksudnya speaker notes kita. Jadi sebab dia akan buka window yang lain. Jadi bila kita nak live dengan pelajar, kita share Google Meet tu window. Kalau kita nak present, macam saya nak ajar ni, saya kena stop sharing dulu. Saya present, saya akan present entire screen. Ya, bila saya present entire screen, mungkin cikgu nampak lah ya apa yang akan keluar. Okay. Jadi dekat sini, okay, presenter view. Jadi cikgu nampak kat sini kan? Dia akan keluar satu box ni. Okay. Okay. Apa ni? Skip dulu. Dia akan keluar satu screen ni. Ya. Di mana dekat sini ada speaker notes, ada audience tools. Jadi bila kita share Google Meet tu, screen kita share window, window ni tak nampak cikgu. Cikgu dia akan nampak. Pelajar akan nampak yang belakang tu je lah. Jadi yang saya nak tunjuk tu audience tool ni. Ya, audience tool ni bila kita start, okay, nampak tak kat paparan belakang tu dia ada ask a question at slides at Google ni. Jadi kita boleh copy ya link ni, ya, copy link ni dan kita boleh share. Okay. Kita boleh share kepada murid-murid lah ya. Apa itu untuk mereka jawab jawab atau bukan jawab, macam kalau kita bagi soalan lah, atau kalau kita nak mereka tanya soalan, dia boleh jawab, dia boleh tanya soalan dalam tu ya. Jadi saya kecilkan sikit. Okay. Contohnya ya, saya masukkan dalam ni kejap. Just nak tunjuk kat cikgu-cikgu macam mana dia berfungsi lah. Okay. Jadi saya ada masukkan link tersebut. Saya tak pasti cikgu-cikgu. Sekejap ya. Share sinilah senang. Okay. Cikgu mungkin boleh copy yang tu ke ruangan ni kan. Okay, ataupun ni. Okay, jadi mungkin ada sesiapa yang boleh just klik link tadi dan jawab, tanyalah apa-apa soalan. Contohnya saya nak tanya soalan saya, ataupun saya buat je lah menarik ke kan. Saya just type apa-apa lah ya, menarik. Okay. Okay, saya asking Ashimi ni, saya submit. Okay, jadi bila saya punya keluar kat sini,
di paparan cikgu sebagai presenter, cikgu akan nampak ada satu respon yang akan keluar. Okey, terima kasih Cikgu Nurul. Ada yang isi, jadi saya nak tunjuk sebenarnya. Jadi ini paparan yang cikgu saja nampak. Murid tak akan nampak, dia akan nampak yang belakang tu je. Sebab bila kita share, kita present tadi kan, kita present ni kan, screen. Jadi window. Jadi dia akan nampak. Jadi cikgu akan nampak kat sini dan cikgu akan boleh cikgu boleh klik. Contohnya saya nak klik ni kan. Jadi saya nampak okey dalam slide kepada murid tu kita akan paparkan soalan dia. Okey, ni ada yang bertanya pada saya tentang ni. Okey, saya jawab. Dia cikgu respon lah ya. Jadi dia ada interaktif lah. Itulah dua hala dalam masa live tersebut. Okey? Okey cikgu. Jadi itu berkaitan dengan audience tools. Jadi cikgu Hatiti pun ada respon kat sini. Nanti saya present, dia akan keluar. Okey? Macam ni lah dia akan keluar semua soalan-soalan anak murid kita. Mereka boleh buat sebagai anonymous ataupun mereka boleh jawab dengan nama mereka lah. Okay. So saya saya kira cikgu-cikgu boleh cuba guna ya audience tu ni. Kalau cikgu dah apa tu dah tak nak display nama dia kat situ, cikgu hide dan cikgu akan back to the slide cikgu. Okay. Dan cikgu akan back kepada slide cikgu lah. Okay. Baik. Jadi dia akan keluar sentiasa kat sini. Selagi cikgu aktifkan. Dan cikgu akan nampak. Ya, cikgu akan nampak lah dia akan keluar-keluar dekat sini lah ya, di bawah ni. Okay. Okay, jadi saya tutup sekejap yang ni. Jadi saya offkan dulu lah. Kita boleh offkan dia lah. Accepting question ke tidak, kita boleh offkan. So dah tak ada accepting question. Slide kita pun dah tak keluar dah tanya soalan tu. Dah tak payah tanya. Sebab dah kita offkan. Okay. Jadi yang itu satu. Satu lagi cikgu, last kali ialah berkaitan dengan menarik juga yang ini iaitu berkaitan dengan poll ya. Last kali saya punya tadi berkaitan dengan poll ataupun live feedback dalam slide. Okey, dalam slide cikgu boleh masukkan live poll ataupun live feedback yang di mana cikgu semasa live dengan murid dalam Google Meet, cikgu nak feedback tu terus langsung untuk cikgu dapat. Ya. Jadi boleh menggunakan add-ons ada dua yang saya akan tunjukkan iaitu satu Slido for Google Slide, ya, Slido for Google Slide dan juga Poll Everywhere, ya. Satu ialah Slido. Satu juga Poll Everywhere. Yang tak dapat ask question tu mungkin sebab saya dah off kan tadi, ya cikgu. Kan tadi saya tadi on, lepas tu saya tadi kan baru je off kan. Jadi mungkin lah cikgu-cikgu yang baru klik tu ataupun tadi klik tu tak dapat nak isi, ya. Okay, Poll Everywhere. Oh, masih isi, masa on tadi pun tak boleh juga Tak apa cikgu, nanti kita tengok balik yang tu. Sebab tadi ada yang okey. Tak tahu pula kenapa ada yang pula yang tak boleh Okay. Ada yang dah berjaya tadi. Tak apa, nanti kita tengok balik. Saya tunjukkan yang seterusnya ni, iaitu add-on Slido dan juga add-on apa tu? Poll Everywhere, ya, Poll Everywhere. Okay. Jadi kalau saya pergi kat slide yang ini, ya. Kalau saya tengok cikgu-cikgu kan, yang ini. Okay. Saya nak sharekan kepada cikgu link ni. Sekejap ya, saya cari dulu linknya. Sebab saya dah save dah. Okay. Sekejap ya cikgu-cikgu. Uh, okay.
Saya stop sekejap screen. Ya, saya screen, saya nak share window screen. Sekejap ya cikgu, sikit je lagi ya cikgu. Sekejap ya. Okay, jadi untuk yang feedback dengan poll tu, kita boleh gunakan add-on poll everywhere dan juga Slido. Ada dua aplikasi ataupun tools yang kita boleh gunakan. Ini semua saya tutup dulu. Okay, bagi ni kan, ya, bagi poll. Jadi saya nak cari dulu link tu supaya saya boleh share kepada cikgu. Senang cikgu klik. Kalau tidak, cikgu kena respon dekat tu. pollev.com, cikgu kena type pula nama saya kat situ kan. Okay. Jadi saya copy dulu ni. Saya pastekan ke slide cikgu. Okay. Copy. Dan saya paste. Okay, cikgu terus boleh langsung respon dekat situ lah ya. Saya ada bagi link tersebut dan cikgu just boleh respon. Ada satu link dekat ruangan chat tu, saya ada masukkan. Cikgu boleh terus respon. Jadi dalam skrin saya nampak dah cikgu bagi respon kat saya lah. Ya, saya akan nampak pandangan anda binti hari ini. Bagaimana respon cikgu, semua akan keluar secara live dah peratus dia kalau cikgu nampak kat skrin tu ya. Okay. Baik, dia akan berjalan macam tu. Jadi kita boleh gunakan poll everywhere punya add-on. Dan dalam poll everywhere ni pun ada banyak macam cikgu. Cikgu pun boleh explore nanti. Okay. Penggunaannya, kalau dia punya kalau saya boleh tunjukkan, dia boleh insert kat sini. Poll everywhere ni dia akan keluar macam ni. Cikgu insert activity. Cikgu nak respon macam tu, respon yang bentuk bar. Cikgu nak respon dalam bentuk poll. Cikgu nak respon dalam bentuk word cloud dan sebagainya, ada. Ya, dia macam-macam kat situ. Ya, kita klik activity dan dia ada. Cikgu boleh cuba. Cikgu login lah. Okay, login dan cikgu boleh masukkan new activity. Ada macam-macam, ada word cloud, multiple choice, competition dan sebagainya lah. Tapi dia adalah limit dia dan sebagainya. Biasalah cikgu kalau add-on ni dia ada limit lah berapa. Saya rasa yang kalau new poll everywhere ni dia boleh kita letak beberapa ada berapa aktiviti, banyak aktiviti, tapi respon dia mungkin terhad kepada 40 orang saja macam tu. Okay, alright. Satu lagi yang cikgu boleh guna ialah ini ya. Okay. Oh, ada 3% juga, sedih, tak tahu. Tak tahu kenapa cikgu rasa tu kan. Okay. Baik, seterusnya last kali yang ini ialah Slido. Yang ini ialah Slido, menggunakan add-on Slido di mana cikgu boleh respon kepada slide saya ni. Nanti saya bagikan linknya. Ada juga saya save link dia, tapi itulah tadi tak sempat pula saya nak cari tadi kan. Ataupun cikgu boleh pergi ke slido.com dan masukkan nombor tu. Ni dia. Saya masukkan dekat sini dan saya send. Okey, jadi untuk penghujung sesi perkongsian saya hari ini, saya harap cikgu dapatlah masukkan atau respon dalam slide saya ni, dalam Google Slide saya ni, apa yang cikgu dah belajar hari ini. Ya, saya dah masukkan link tersebut dalam tu dan cikgu boleh cuba klik. Saya pasti dapat ke tidak. Cuba cikgu masuk dan type. Okay, saya nampak ada dah mula isi. Jadi cikgu terus dia isi dalam link yang saya bagi tadi. Terus respon. Jadi di skrin saya akan nampak secara live respon cikgu-cikgu dalam Google Slide saya. Jadi ini menggunakan Slido. Kalau cikgu nak tahu macam mana nak gunakan Slido ni, cikgu install dulu add-on Slido tu. Ya, dalam add-on ni ada Slido.
for Google Slide. Okay, bila cikgu install, cikgu open, dia akan ada penerangan dekat bar ni yang saya rasa tak susah cikgu. Bila cikgu nak insert soalan, cikgu nak insert apa-apa, cikgu just select aja, multiple choice. Cikgu nak word cloud, cikgu nak open text dan sebagainya lah. Okay. Okay, Alhamdulillah saya nampak ada ramai yang ni. Sebenarnya saya nak yang ini untuk menunjukkan word cloud. Sebenarnya word cloud ni, patutnya saya cakap tadi, cikgu letak 1-2 perkataan je ya. Sebab word cloud ni dia berbeza dengan open text. Selepas ni saya akan kongsikan open text. Jadi bila saya tukar kepada slide yang seterusnya, okay, bila saya tukar kepada slide seterusnya, dia terus akan tukar juga dekat skrin cikgu kan. Yang di mana cikgu kena tinggalkan maklum balas. Di sinilah saya minta cikgu-cikgu semua untuk mengisi maklum balas cikgu ya. Pendapat cikgu dalam keseluruhan bengkel perkongsian saya hari ini. Kerana ini adalah perkongsian saya yang terakhir. Ya, maksudnya tools saya yang terakhir yang saya kongsikan dalam platform webinar pada pagi ini. Saya berharap cikgu dapat manfaat daripada apa yang telah saya kongsikan hari ini. Saya amat berterima kasih kepada semua guru-guru kerana telah sudi mendengar daripada awal hingga akhir dan minta maaf atas segala kekurangan saya. Saya ucapkan terima kasih terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya pada hari ini dan semoga apa yang saya kongsikan hari ini cikgu dapatlah aplikasikan sedikit sebanyak dalam PDPR cikgu masing-masing. Terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang masa pun dah melangkau lebih daripada yang sepatutnya. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya serahkan semula kepada Cikgu Nurun. Terima kasih. Okay, jadi sementara tu cikgu boleh juga isikan ya makluman kepada saya, maklum balas ni. Penting saya sebagai trainer, saya perlukan maklum balas cikgu untuk penambahbaikan saya di masa akan datang. Okay, terima kasih cikgu-cikgu. Okay, hello, Cikgu Nurun ada situ. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara menunggu Cikgu Nurun masuk. Baik, saya akan pastekan link pendaftaran SPIKPM dalam live chat. So sekejap saya cari sekejap. Okey, baik, saya akan pastekan dekat bahagian live chat link pendaftaran ni. Copy link. Okey, dan boleh isi di situ Google Form. Dalam Google Form tu ada link SPIKPM. Jadi saya bagi pihak KTGFE dan bagi pihak Cikgu Jaafar lah ni. Cikgu Jaafar selaku pegawai unit sumber teknologi pendidikan mengucapkan terima kasih kepada pembentang kita atas pembentangan yang sangat menarik dan sangat bermanfaat lah pada kita untuk kita gunakan dalam sesi PDPR kita. Dan juga jangan lupa esok pagi kita akan ada bengkel lagi sekali, bengkel Canva dalam PDPR pada hari Rabu 17 Februari 2021 jam 11 pagi hingga 12.30 pagi yang akan disampaikan oleh Cikgu Nur Azimah. Kalau tak silap cikgu ni daripada SK Bukit Lintang kalau tak silap. Kalau tak silap lah, SK Bukit Lintang. Dan saya ucap terima kasih juga lagi sekali kepada pembentang kita tadi, Cikgu Shazrin Shimi daripada Perak atas pembentangan tadi.
Kita jumpa lagi nanti insyaAllah pada sesi yang akan datang. Baik, bagi cikgu-cikgu yang telah isi borang pendaftaran dan link SPI KPM dalam live chat yang saya dah bagi tu, bolehlah left daripada grup ini. Bagi yang belum tu, belum isi boleh stay lagi. Kalau ada apa-apa teknikal, boleh tanya dengan saya, insyaAllah saya akan cuba bantu. Okay, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya. Ya, Assalamualaikum semua. Boleh dengar suara saya tu Ustaz? Boleh. Boleh dengar. Ustaz dah bagi link ke? Dah, tapi kalau Cikgu Nurul nak ulang semula lagi bagus. Dipersilakan Cikgu Nurul untuk menutup majlis Sorry, saya kita. minta maaf ya. Saya punya line tiba-tiba je tertukar. Okey, Okey, baik. silakan. Kami ucapkan terima kasih kepada penceramah kita iaitu Cikgu Syazrin Shimi yang telah berkongsi dengan kita mengenai PDPR interaktif dengan Google Slide. Dan jangan lupa untuk saya punya ni. Dan jangan lupa untuk bersama lagi kami pada hari esok, dan untuk itu para peserta diminta untuk join grup Telegram iaitu @the5kt, grup Telegram @the5kt. Dan untuk hari esok kita bersama dengan Cikgu Nur Razimah, ia akan berkongsi dengan kita mengenai tajuk bengkel Canva dalam PDPR pada hari esok jam 11 pagi seperti biasa, dan dapatkan pautan link di grup Telegram @the5kt. Okey, baik. Dan pada hari Khamis kita akan bersama dengan Cikgu Fazilah yang akan berkongsi dengan kita mengenai tajuk mudahnya dengan Jobhawk. Dan untuk itu, ia merupakan panduan untuk mengisi borang pendaftaran supaya mengelakkanlah sebarang kesilapan yang diisi oleh para peserta. Dan untuk itu, saya dimaklumkan bahawa Ustaz Zuzar telah memberikan pautan link pendaftaran. Dan untuk maklumat semua, link pendaftaran saya hanya akan buka selama 10 minit. Jika sekarang jam pukul 12.45, jadi saya akan tutup link pendaftaran tepat jam 12.55 petang. Dan juga saya mohon untuk jasa baik semua guru supaya tidak menyebarkan pautan link ini kepada pihak luar, kerana semalam kami mendapati ada individu-individu yang berbuat sedemikian, dan untuk itu pendaftaran individu tersebut telah kami batalkan dalam SPL KPM. Jadi mohon untuk jasa baik semua supaya tidak menyebarkan pautan link kehadiran di luar Google Meet, maksudnya kepada individu yang tidak mengikuti, sebab ada anda sebarkan dalam grup sekolah ataupun kepada rakan-rakan. Kerana semalam kami pihak penganjur telah membatalkanlah sebilangan pendaftaran yang kami dapati telah berbuat sedemikian. Jadi sama-sama jaga integriti kita. Okey cikgu, baik seterusnya boleh dah isi, dah klik kepada pautan pendaftaran, cikgu perlu isilah Google Form, iaitu isikan alamat email yang aktif. Tak kira lah apa-apa email sekalipun, email personal ke, email MUIDL ke, e-tidik sekalipun, tidak ada sebarang masalah. Kemudian isikan nama penuh yang isikan yang anda bukan guru yang berkhidmat di Kota Tinggi. Para guru atau penonton diminta untuk mengisi di ruangan nama sekolah Kota Tinggi. Dan kemudian pastikan segala maklumat yang diisi adalah dengan tepat sebelum klik kepada submit. Saya ulang lagi sekali, bagi guru-guru yang mengikuti webinar ini maksudnya dia bukan guru yang berkhidmat di Kota Tinggi,
Jadi para guru boleh isi di ruang kosong di ruangan kod dan merupakan guru di kota tinggi isi di luar submit sebelum klik kepada submit pastikan segala maklumat yang diisi ada PL KPM, okey klik kepada portal tersebut. Isikan nombor kad pun. Kehadiran anda telah direkodkan ke pangkalan data. Dan jika keluar portal KPM dan ini merupakan Feb 2021 ataupun boleh scan kepada QR code yang tertera di memberikan sedikit penjelasan